Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang di luar sana yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun yang belum lagi subscribe kepada channel saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi sekarang ini adalah musim untuk orang kata apa, cerita-cerita berkenaan dengan bayaran BPR fasa ketiga dan juga bayaran BPR yang lulus rayuan BPR. Okey, jadi apabila dah sampai ke musim bayaran BPR ni, banyaklah persoalan berkenaan dengan BPR ni. Okey, jadi pada hari ini saya ingin menghuraikan sedikit berkenaan dengan satu persoalan, iaitu bayaran BPR fasa ketiga ataupun bayaran BPR untuk rayuan ni, dia akan bayar ataupun masuk kepada akaun siapa ataupun macam mana kaedah pembayaran dia. Okey, pertama kita pergi kepada situasi yang mana bayaran BPR fasa ketiga ni, jadi dia akan masuk kepada akaun siapa. Dia akan ikut bayaran yang mana kemasukan semasa BPR fasa kedua dan juga BPR fasa tambahan. Jika BPR fasa kedua ataupun BPR tambahan ni, kemasukan pembayaran adalah kepada akaun suami, jadi BPR fasa ketiga pun akan masuk akaun suami. Kalau tambahan ataupun fasa kedua itu masuk akaun isteri, jadi fasa ketiga pun akan juga masuk ke dalam akaun isteri. Perkara ini ada dijelaskan di dalam soalan lazim di dalam web bpr.hasil.gov.my. Kemudian pergi kepada permasalahan kedua berkenaan dengan pembayaran ni. Okey, dulu gagal kredit, jadi terpaksa ambil tunai di BSN. Kemudian semasa rayuan ada membuat kemaskini bagi akaun number. Okey, jadi status untuk akaun number ni sebenarnya masih lagi belum ada sebarang perkembangan. Tetapi kalau ikut di bahagian rayuan dan juga kemaskini di bahagian soalan lazim, jika kemaskini itu berjaya maksudnya mudah saja, akaun tu valid, akaun tu sah. Okey, jadi bayaran fasa ketiga nanti dia akan dimasukkan kredit ke dalam akaun. Tak kisahlah akaun mana pun yang kita janji, apa yang kita kemaskini pada bulan 6 hari tu, kita masukkan saja mana-mana akaun, contohnya akaun Maybank, akaun CIMB kita. Jadi bayaran fasa ketiga ni tidak perlu lagi ambil tunai, tetapi dia akan terus masuk ke dalam akaun. Apa-apa pun apabila diumumkan untuk pembayaran BPR fasa ketiga nanti, anda boleh membuat semakan di dalam web bpr.hasil.gov.my dan di situ dia akan tulis status pembayaran tu BPR, contohnya fasa ketiga. Dalam proses pengkreditan dia akan tulis account number, bank mana, dia akan tulis. Jadi pada waktu tu kita boleh lihat tidak ada ataupun tidak perlu lagi untuk membuat tuntutan secara tunai, tapi kita terus boleh mengambil bayaran, menunggu bayaran masuk ke dalam akaun bank kita. Okey, kemudian bagi yang membuat rayuan, kemudian lulus rayuan, kemudian persoalannya macam mana dengan kaedah pembayaran? Bergantung. Sebab dalam masa rayuan tu kita boleh kemaskini sekali nombor akaun. Jika tidak ada sebarang kemaskini dilakukan terhadap nombor akaun, jadi dia akan ikut kaedah pembayaran sama ada BPR fasa pertama jika dapat, ataupun jika tak dapat dia akan ikut bayaran BHH, bantuan sara hidup tahun 2020. Ataupun kalau mereka ini semasa rayuan dan ada membuat kemaskini nombor akaun, contohnya ada tukar akaun baru ataupun semasa BPR fasa 1 itu ambil tunai ataupun BHH dulu dapat tunai dan sebagainya. Jadi untuk rayuan itu ada kemaskini nombor akaun, jadi insya-Allah masa bayaran untuk BPR fasa ketiga termasuk juga dengan rayuan nanti, bayaran anda akan dimasukkan ke dalam akaun, tidak perlu lagi untuk menembus tunai di bank simpanan nasional. Jadi apa-apa pun tengok kepada apa yang telah anda lakukan. Jika anda ada membuat kemaskini, menukarkan nombor akaun ataupun daripada ambil tunai kepada kredit ke dalam akaun, jadi insya-Allah benda tu dia akan efektif bermula pada bayaran fasa ketiga nanti. Nah, dan seterusnya insya-Allah jika BPR tahun 2022 insya-Allah masih ada lagi. BPR ni adalah kesinambungan daripada BIM, jadi dia akan berterusan menggunakan kaedah pembayaran yang berlaku dalam fasa ketiga ini. Jadi kalau kata anda masih
tidak ada membuat sebarang kemas kini ataupun tidak ada membuat sebarang penukaran semasa rayuan hari itu. Jadi dia akan mengikut kaedah pembayaran yang diterima semasa bulan 2 BPR fasa pertama ataupun ikut BSH yang terakhir pada tahun 2020. Jadi saya harap dengan sedikit penjelasan ini anda di luar sana tidak lagi keliru dan dapat menjawablah persoalan anda. Benda ni semua bukannya bahasa yang mudah. Benda ni semua ada dijelaskan di dalam soalan lazim di dalam laman web bpr.hasil.gov.my. Klik pada bahagian soalan lazim tu, tengok pada sembakan, rayuan, permohonan, semua ada dijelaskan macam mana kaedah pembayaran ini dilakukan dan sebagainya. Okey, jadi bagi mereka yang mempunyai persoalan ataupun mempunyai sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, dan insyaAllah saya akan cuba balas dengan sebaik mungkin. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.